guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. Oke, terkini sahabat-sahabat semua ya dalam satu program ya, yaitu sesi libat urus kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 ya di Pulau Pinang. YB Rafizi Ramli bersama dengan Ketua Menteri Pulau Pinang, sahabat-sahabat semua. Dan apa yang begitu memberikan keterujaan kepada kita hari ini adalah bagaimana geniusnya ya kebijaksanaan Rafizi Ramli ya di dalam memberikan pencerahan, dan juga ya dalam rancangan ini juga menampakkan kebijaksanaan Rafizi Ramli di dalam menjawab segala soalan-soalan ya berkaitan dengan isu-isu terkini, isu-isu panas, dan juga ekonomi negara kita. Jadi sahabat semua, menarik untuk kita tonton bersama ya sesi soal jawab ini juga ya bersama dengan YB Rafizi Ramli. Jadi tanpa membuang masa, mari kita tonton bersama sahabat-sahabat semua. Banyak soalan ini perancangan berkaitan kejatuhan mata wang yang dikaitkan dengan kelemahan ekonomi negara, merancangkan pelaburan asing khususnya di Pulau Pinang. Kemudian, how does RMK12 align with other policies? Kemudian soal skill gap is all about economic growth and skill gap. Baik, kalau kita sakit, it always begins with the diagnosis. The diagnosis has to be correct. Jadi sekarang ini contohnya kita melalui kelemahan mata wang kita berbanding dengan dolar mengukuh, dan itu bila dolar mengukuh kita lemah lah. Kemudian kita juga ada masalah dari segi pulangan di bursa, oleh kerana bursa kita berbanding dengan bursa-bursa lain di rantau ini, bursa kita prestasinya itu dikira tidak memberangsangkan berbanding. I mean, the way to look at it is you look at returns, and so people put a certain sum over a period, you want to get a certain return, 7%, 8%, 10%. So this is how a capital market or equity market performance is compared from one to another, and ours has been giving lower returns compared to other bursa. So obviously kalau saya pelabur, kalau saya letak di bursa A, saya dapat 10%, saya letak di bursa B, annual return saya 7%, saya letak ke bursa A lah, dan itu semua ada kesan kan. Dan soal bursa ini dia ada dua komponen juga. Satu komponen yang melibatkan bond, dan bond ini lebih kepada terbitan kerajaan dan juga terbitan syarikat-syarikat besar. Satu lagi is equity, dan bursa memang sebenarnya ada kesan terus juga kepada kedudukan mata wang, kerana aliran mata wang yang lagi laju ni dia bukan foreign direct investments. Aliran mata wang keluar masuk yang lagi laju ialah foreign portfolio investments. Orang beli bonds, orang beli saham, they put money, they take it out dan sebagainya. Baik. So let's start with the diagnosis. Untuk mata wang, kenapa ia berlaku seperti sekarang? There's a short term and immediate reason for it, but there's also a long term. Jadi kalau kita address yang short term itu tapi kita tak address long term, itu pun tidak akan membantu mengukuhkan nilai mata wang ataupun pelaburan ke pasaran saham kita kan. The short term is quite straightforward. Everyone understands it. It's the rate differentials. Sebab kita 3%, negara lain 5%, effective rate di setengah negara ada yang 5%, dan ini ialah sebahagian juga daripada keputusan dasar dan keputusan ekonomi yang dibuat oleh pentadbiran dulu. Masa kita melalui COVID,
Saya ingat dia nak popular, dia bagi moratorium, dia rendahkan semua apa nama ni. Yalah sebab nak popular, takut orang marah. Tapi dia tak ambil jangka masa panjang sebenarnya bila kita melandaikan terus kadar faedah kita, Malaysia dilihat sebagai tidak menarik kerana tak dapat pulangan kan. Jadi ditambah lagi apabila Amerika Syarikat mengambil pendekatan untuk meningkatkan kadar faedah dia tu secara mendadak kan. Dan ketidaktentuan tentang lama mana lagi Federal Reserve akan meneruskan dasar monetary yang menaikkan kadar faedah ini, itulah sebenarnya yang menyebabkan sekejap dia naik, sekejap dia turun, sekejap dia naik, sekejap dia turun. Jadi kita tengok untuk tempoh 1 bulan yang lepas, dalam tempoh 1 bulan setengah, ringgit dia mengukuh semasa kerajaan perpaduan mula-mula ambil. Kita mengambil alih kerajaan pada kadar paling lemah daripada Perikatan Nasional dulu, sekitar 4.8 masa kita ambil balik. Kemudian dia mengukuh sampai Februari, dia dah sampai 4.2, dia kekal kat situ. Kemudian dia ada perkara-perkara yang di luar kawalan kita. Contohnya, kadar faedah yang dinaikkan bertubi-tubi oleh Amerika Syarikat. Lagi cepat dan lagi kerap dia naik kadar faedah oleh kerana kita mengambil keputusan, Bank Negara merasakan bahawa kadar faedah sekarang ini adalah kadar faedah yang sesuai untuk menstabilkan harga, maka perbezaan di antara kadar faedah US dengan kita makin melebar. Bila dia makin melebar, dan orang yang letak duit kat sini, dia kata tak apalah, saya buat keluar lah, saya buat baik, saya pergi letak kat US kan. Itu satu perkara. Kemudian dia juga yang ringgit mula melemah antara April dan March dan April. Kemudian dia mengalami penyusutan yang ketara itu dalam bulan Mei, ialah juga oleh kerana keadaan di China. Kerana China baru buka balik ekonomi dia 100% sejak awal tahun ini daripada zero COVID, dan ekonomi China adalah enjin pertumbuhan ekonomi dunia, dan Malaysia cukup terdedah kepada turun naik ekonomi China kerana ia adalah rakan dagang besar kita. Setakat ini pertumbuhan ekonomi China lebih rendah daripada yang dijangkakan. Jadi dia memberi signal yang membimbangkan di seluruh dunia kerana zon ekonomi barat, Euro, US, semua memang dijangka akan lebih perlahan. Tapi bila zon ekonomi China juga perlahan, jadi itu meningkatkan lagi risiko pertumbuhan ekonomi dunia makin kurang dan makin kurang. Yang ini berkaitan, ada kesan dia bukan sahaja kepada mata wang dan juga saham Malaysia, dia ada kesan juga kepada Pulau Pinang. Kerana walaupun tadi semua orang gembira kan Pulau Pinang, I was telling CM tadi, walaupun Pulau Pinang gembira kerana hasil pertumbuhan ekonomi itu lebih baik, tapi dalam semua negeri di Malaysia ini, negeri yang paling terdedah kepada faktor luaran ialah Pulau Pinang. Oleh kerana Pulau Pinang ialah negeri pengekspor. Kan? Jadi gabungan di antara petanda-petanda yang membimbangkan tentang pertumbuhan ekonomi di antara negara barat, kemudian ditambah lagi dengan China, dia ada kesan besar kepada negara dagang besar dunia seperti Malaysia. Kerana kita adalah negara dagang, jadi bila pertumbuhan ekonomi dunia itu mula mendatar, permintaan kepada barangan kita pun mula mendatar, dan itu menyebabkan pelabur, bukan pelabur tau ya. Selalunya orang kita kata pelabur ni, dia ingat pelabur ni ialah orang yang datang buka kilang. Yang itu tak ada kesan tau, yang itu akan terus datang. Ini yang saya nak ulas sedikit bila ditanya apa hala tuju kan. Kesan dia yang besar
ialah kepada pengurus-pengurus dana, pelabur dana antarabangsa yang menentukan duit ni untuk tempoh pendek nak park dekat mana, nak letak kat bursa syarikat sekarang. Nah, itu sebenarnya yang sedang berlaku sekarang. Dan sebab itu bila ringgit mengukuh minggu lalu daripada 4.65, dalam tempoh 2 hari dia jatuh ke 4.55 pun bukan sebab kita. Kalau adalah orang menteri kerajaan ke pegawai kerajaan pergi kata ini adalah pentadbiran yang baik, kau boleh sekeh kepala dia. Tak ada kena-mengena dengan kita. Ini juga ialah soal di Amerika. Oleh kerana data inflasi Amerika itu menunjukkan bahawa inflasi lebih terkawal daripada yang dijangka, itu memberi bahawa Federal Reserve akan tidak lagi menaikkan interest rate. Jadi bila orang kata lepas ni, you see how many of us in this hall actually trades currency? Okay, you see this rate differential ini melibatkan trillions dollars of money floating around. Perbezaan 0.5% interest, dia diterjemahkan kepada keuntungan berbilion ringgit sebulan. Lebih daripada itu pun. Jadi currency trader, dia akan tengok, look, sekarang ada saja sebarang signal yang dikata lepas ini dolar akan lebih lemah ataupun interest rate akan tak naik dah. What they do, they will short dollar. Short selling dollar. Sebab tu saya tanya berapa orang yang pernah terlibat. You see, yang ini berlaku. This is amalan biasa setiap minggu ke apa. Jadi dia akan tengok, I need to make X% return. How do I make X% return? Satunya ialah I bet that a certain currency will go up. The other one is I bet a certain currency will go down. So when they expect Malaysia dolar akan mula lebih lemah berbanding dengan Malaysia, dia akan short. Maksudnya dia pinjam dolar hari ini, katakanlah 20 bilion, dia kata saya akan pulangkan balik dolar dalam 2 bulan lagi pada kamu 20 bilion, kerana dia ambil 20 bilion dan itu akan mengukuhkan ringgit lah kan, sebab dia and then kerana dia tahu betting dia bila dia pulangkan balik dolar itu 2 bulan kemudian, dia ada margin dia kerana dolar sudah lemah masa itu. Masa dia beli dolar sekarang is at certain X amount, bila dia return at certain X amount. Okay, this is happening on daily basis. Dan dia sebenarnya adalah sesuatu yang bagi saya di luar kawalan kita. Baik, Ada orang tanya, jadi apa kerajaan nak buat dengan keadaan begini? Kenapa kita tidak campur tangan untuk mengukuhkan ringgit? Boleh campur tangan. Dan yang telah dibuat yang paling dekat ialah di Singapura lah. Kerajaan Singapura actively intervene in the market sebab dia tidak ada interest rate mechanism. Monetary policy dia, they tighten and loosen the supply of money not by way of setting interest rate, is by way of strengthening or weakening dollar through the market. Dia pakai foreign exchange mechanism. Dan Singapura buat begitu kerana dia negeri kecil. So their inflation is very much influenced by the forex. Jadi kalau forex dia lemah, dia akan ada imported inflation yang tinggi dalam Singapura kan. Jadi they use forex mechanism, kita pakai interest rate mechanism. Untuk mengukuhkan Singapore dollar yang orang duk tweet ni, tengok ni Singapore dollar paling hebat, paling kuat, apa jadi dengan ringgit Malaysia semua. Do you know how much Singapore spend in the last 1 year untuk mengukuhkan dolar? 100 billion ringgit. Do you want to spend 100 billion ringgit so that kita boleh kata mata wang kita kuat? Sebab itu saya kadang-kadang orang kata saya ni mulut celupa.
Because, saya terima kritikan orang tanya apa. Tapi kalau tak faham, bacalah dulu. You need to understand how it works. Sebab mengukuhkan mata wang ni kononnya begini, it's not free. You actually have to spend money. So, kalau dalam keadaan kita, kalau tanya saya, do I want to spend 20 billion untuk mengukuhkan mata wang supaya kerajaan nampak cantik? Might as well bina jambatan kali ke-20 dekat Penang. Paling kurang kan. So that is the decision sebenarnya. Because we have to spend money to strengthen. So what are the fundamentals yang kita kena tengok? Fundamentals pertama ialah how far is the weakening ringgit affects the country so quickly. So that's dalam keadaan Singapore, in terms of the sensitivity of the currency strength to its economy is very high. Because they buy everything imported. So if their currency is low, that means that they import inflation, and the number one priority of a monetary policy is for price stability. You want to price stability. Dekat US pun dia duk naikkan interest rate is to achieve price stability. Kita rasa at 3%, at the current 3%, we have been able to very quickly control inflation. That's why kita tengok inflation turun 9 bulan berturut-turut, and it will even come down even further after this. So, in our view, Bank Negara assess, and I agree with Bank Negara, that the best way to control inflation so far is to keep at 3, and then it seems to have worked. Even if it means kita ada price differential dengan US that weakens our ringgit, the priority is to stabilize the price domestically dulu kan. Singapore tak ada pilihan itu. Dia kena intervene terus. Dia sama dengan bagi subsidi 100 bilion ringgit lah, just to strengthen kan. So the first one is to assess how sensitive the fundamentals of the economy to the strength or weakness of ringgit. Itu number one. Kalau kita tengok kepada petanda-petanda ekonomi yang lain, it does not translated directly kepada immediate impact to the economy. Pertama contohnya tentang pelaburan masuk ke dalam Malaysia, FDI. Because dari segi pelaburan yang masuk ke Malaysia, the priority is FDI, barulah foreign portfolio. Sebab FDI ni datang bawa duit, dia cipta peluang pekerjaan, it creates value over long term. Foreign portfolio comes and go. Sometimes people call it hot money. Dia masuk, dia keluar. Jadi it doesn't necessarily have a much longer term impact on the economy. So the priority is always FDI. FDI sebenarnya kita paling tinggi dalam first quarter. And jadi maksudnya ringgit pada kadar sekarang ini tidak menunjukkan Malaysia ini ada masalah sehingga orang tak nak datang ke Malaysia untuk melabur. It's still going on. So priority itu maksudnya kita mengambil, dia tidaklah ada kesan yang serta-merta yang merencatkan ekonomi jangka panjang negara. Kedua, kita tengok kepada inflasi. Kerana betul bila ringgit lemah, dia ada perkara-perkara atau barang-barang yang diimport. Contohnya machinery, contohnya makanan dan sebagainya. Tapi makanan ruji tidak semuanya diimport. Kita kena tengok juga setiap makanan ruji, beras, susu, sayur, masing-masing tu ada SSL, self-sufficiency level masing-masing. Beras kita dalam 60% dan maksudnya bekalan beras tempatan itu mencukupi untuk digunakan oleh keluarga terbanyak. Kalau kau pergi makan basmati itu kau bayarlah. Janganlah mengadu kata harga barang mahal sebab harga beras dah naik kerana ringgit lemah. Yalah kau beli basmati daripada Pakistan. Memanglah mahal. Tapi tujuan kerajaan ialah memastikan bekalan untuk rakyat terbanyak itu mencukupi.
Dan bekalan itu kita ukur daripada SSL untuk barang tempatan. So SSL ini yang terkesan sebenarnya akibat daripada orang kata mata wang yang lemah, dia ikut kategori tertentu, dia mengikut SSL. SSL kita yang paling lemah ialah daging. Kerana kita import lebih kurang 80% daging. Yang itu memang naik contohnya. Tapi ayam tidak, telur tidak. Telur kalau terpengaruh sikit dulu sebab kita import jagung. Kan? So it's a lot more complex than just simplistic. Tetapi soal kenaikan harga barang akibat daripada kelemahan mata wang ini, sebab itu kita tengok inflasi. Tengok satu-satu ni, semua ini akhirnya ada komponen dia dan pemberat dia, dan kayu ukur harga barang turun naik itu akhirnya dilambangkan oleh satu angka inflasi nasional. Jadi macam mana boleh kata akibat daripada mata wang ni rendah, maka harga barang naik, sedangkan inflasi duk turun? If you are in my shoes, what would you do? Yang mana you nak dengar ni? Sedangkan inflasi ni dah pakai, marilah kerajaan mana pun, dia adalah kayu ukur mengikut standard antarabangsa. Kerana kita kena lapor ni inflasi kita, pertumbuhan ekonomi kita, kita kena lapor kepada badan-badan dunia. It goes by a standard assessment globally. It cannot be manipulated. Masa dia naik lah. Jadi macam mana orang boleh kata, macam ini harga barang naik lah, apa nama ni. Kamu pergi pilih harga barang yang tidak dikawal. Pergi ambil sardin. Saya tengok yang terbaru ni kan, dekat social media. Ada duk tunjuk, tengok harga sardin dah RM13 kan. Dia pergi cari kedai kat mana, entah mungkin kedai yang pedalaman, dia pergi ambil satu gambar RM13. Kemudian orang lain semua pergi ambil gambar. Macam mana pula RM13 kat kedai aku RM99 40 sen? Sudah tentulah harga barang yang tidak dikawal kerana orang ada pilihan untuk beli masing-masing. Yang itu adalah peniaga lagi jauh dia di kawasan pedalaman, dia harga lagi mahal lah. Daripada zaman Tok Kaduk macam tu. Bukan sebab zaman sekarang ni je pun. Jadi yang penting ialah kita mengawal secara makro. Jadi kepada soalan tadi tentang kedudukan mata wang, pasaran saham, dari segi soal short term measure, pandangan saya kos kepada negara untuk campur tangan ialah terlalu tinggi. Untuk kita baiki dan mengukuhkan mata wang kita dan juga pasaran saham kita, itu perlu membaiki kedudukan struktur ekonomi yang saya tadi. We have structural issue. Syarikat-syarikat kita contohnya, sebahagian bursa, kita tengok bursa, indeks bursa tiap-tiap hari turun naik kan. Bursa itu ialah 100 kaunter yang paling besar di bursa. Bukan semua pun 100 kaunter paling besar kan. Bila tengok 100 kaunter itu, majority sebenarnya bank. I think about 40% bank. Kemudian satu pemberat syarikat paling besar ialah TNB. Kemudian syarikat-syarikat peladangan. Kemudian syarikat-syarikat pembinaan. Ini syarikat-syarikat yang baik. Tapi keuntungan dia tu sudah boleh dijangka untuk masa-masa akan datang. Bubuh duit kat bank daripada 1 tahun ke 1 tahun, dividen dia banyak tu lah daripada dulu. Jadi dari pandangan pelabur yang saya sebut sebagai pengurus dana ni, foreign portfolio managers ni, dia mencari sektor ataupun perniagaan yang menjanjikan pulangan yang lebih tinggi, dan syarikat yang selalunya boleh beri pulangan yang lebih tinggi ialah syarikat-syarikat berteknologi, bukannya syarikat konvensional. Jadi sebab itu, selagi kita tak naikkan kandungan ekonomi dan juga kandungan nilai dalam syarikat kita, memanglah kita akan merangkak begitu. Sebab itu, kita nak tumpu kepada elektronik, kita nak tumpu kepada peralihan tenaga, tenaga-tenaga alternatif, kerana ini adalah bentuk-bentuk ekonomi yang insya-Allah akan dapat meningkatkan lebih banyak minat daripada foreign portfolio managers in the future. And as and when it happens, ringgit and bursa will self-correct. Dia akan mengukuh sendiri, bursa akan mengukuh sendiri,
dan itu boleh dibuat tanpa membelanjakan beratus bilion ringgit seperti negara-negara lain yang buat. Jadi I hope that answers the majority of the burning questions about what the government is doing when it comes to monetary, fiscal policy dan sebagainya. I prefer to strengthen the economy structurally supaya kita dapat long term gain dan kita menarik di mata bukannya dengan kita buat make up. Dulu-dulu sebenarnya pentadbiran sebab dia konon nak popular, nak cepat, dia suka buat make up. Make up ni tak tahan dan it costs a lot to do it dan make up yang lepas-lepas lah that has brought us to where we are today. Jadi ada satu soalan je lagi melihatkan masa sebab tinggal 6 minit je. Tu trik dia jawab semua. Tinggal satu soalan je. Ada soalan kat hujung sana. Ya. Silakan Tuan. Yang bahagia, yang saya hormati Menteri Ekonomi kita, Ketua Menteri, Setiausaha dan hadirin sekalian lah, termasuk penghulu-penghulu kita. Saya Rajan dari MPKK Kampung Datuk. Soalan saya macam ni saja, make it short. Pasal ekonomi negara ni saya tak bimbang sangat. Tok guru saya percaya tok guru saya. Memang orang pakar pasal ekonomi. Soal yang saya sekarang ni, saya nak cerita pasal Seberang Perai Utara. Seberang Perai Utara adalah salah satu daerah yang miskin di Pulau Pinang. Bukan saya cakap, itu ikasih.icu.gov. Jadi banyak penduduk masyarakat yang tak mampu, yang berpendapatan kurang, masih mampu membeli rumah. Dan tadi slide kita pun kita ada tengok peningkatan sebanyak 4.3% daripada pendapatan diorang, harga rumah telah naik. Jadi saya bukan nak sembang pasal kemiskinan di sini. Saya cuma minta untuk mengadakan rumah PPR di sini. Sama ada dari sewa beli atau sewa. Jadi ada ramai penduduk yang masih tidak mampu membeli rumah dan masih tinggal dalam keluarga yang kelempuk. Sampai beranak-pinak lah saya cakap. Jadi saya sangat berharap kita dapat membina satu projek perumahan PPR di Seberang Perai Utara. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingat CM pun memang dah umumkan satu dan Menteri KPKT kan ada dua perspektif pasal perumahan rakyat ni kan. Satu ialah soal pembinaan. Cara dia ialah kerajaan negeri bagi tanah, kerajaan persekutuan bagi peruntukan lah, dan itu yang berlaku. Dan untuk RP3 contohnya, bila kami mula ambil alih, kita memang tambah peruntukan untuk projek-projek perumahan rakyat kan. Jadi lagi cepat mana-mana negeri yang bagi tanah dengan lebih cepat itu insya-Allah akan dapat lebih banyak projek perumahan rakyat. So I think itu akan berterusan dan saya serahkan kepada kerajaan negeri untuk tengok tempat tanah yang sesuai di kawasan-kawasan ini kan. InsyaAllah keutamaan di peringkat kerajaan persekutuan untuk membina perumahan-perumahan rakyat ini akan diteruskan kerana peruntukan dia memang kami bagi lebih banyak berbanding dengan pentadbiran dahulu. Cuma aspek kedua yang perlu juga ditekankan ialah kita juga mengambil kira model-model pemilikan rumah yang berbeza untuk masa akan datang. Kerana salah satu sebab juga ialah kerana kita hanya ada satu model, rumah mesti dibeli. Dan masyarakat kita lagi muda, cepat-cepat dia nak beli rumah. Yang itu sebenarnya tidak bertepatan dengan a life cycle
life cycle kita ni sebenarnya untuk tempoh mula kerja 4-5 tahun itu gaji kita mungkin tidaklah sebegitu tinggi. Jadi keutamaannya lebih kepada keluarga dan sebagainya asalkan ada rumah yang selesa. Jadi dari segi life cycle lebih baik dan lebih sesuai beli rumah selepas beberapa tahun contohnya. Dan itu pun bagi mereka yang mampu beli rumah. Bagi mereka yang memang tidak mampu beli rumah, keutamaannya ialah ada rumah, bukannya mempunyai rumah, kan? Jadi ini adalah dasar-dasar yang kita insya-Allah akan peralusi dan mula bagi tumpuan supaya bentuk-bentuk kediaman yang boleh dipilih oleh rakyat ini bukan semata-mata melibatkan pinjam wang dan bayar untuk memiliki. Kerana itu sebenarnya hanya untuk satu golongan yang mampu saja. Golongan lain, dia sebenarnya perlukan rumah je. Jadi sama ada dia sewa melalui rent control, sama ada dia transit house. Jadi di Malaysia dia tak sampai lagi kepada model-model kediaman yang berbeza mengikut kemampuan dan juga mengikut objektif rumah tu kan. Jadi kita semua kena ada rumah. Bila semua ada rumah, dia menjadikan motif keuntungan, dia menjadikan motif pembiayaan, itu yang menyebabkan rumah jadi mahal kadang-kadang, ada orang yang tidak berkemampuan. Jadi insya-Allah selain daripada proses biasa yang kita tambahkan peruntukan untuk membina lebih banyak rumah projek perumahan rakyat, satu tumpuan juga ialah untuk membangunkan model-model pemilikan rumah yang berbeza-beza mengikut kesesuaian kumpulan yang berbeza-beza. Dan yang itu insya-Allah saya ingat akan membolehkan lebih ramai rakyat kita ada rumah yang selesa tanpa terlalu dibebankan dengan soal pemilikan rumah. That is being looked at. It will take some time kerana soal rumah ini melibatkan pembiayaan yang besar daripada pihak kerajaan. Tapi memang itu satu pendekatan yang baru yang kita akan bagi tumpuan, terutamanya dalam RMK 13 nanti. Ialah untuk membangunkan keseimbangan model-model pembiayaan rumah yang berbeza-beza. Jadi CM? Ya, bagi projek PPR di Negeri Pulau Pinang dalam beberapa tahun ini, sebab dalam 5 tahun tukar 4 menteri, tetapi kita tak putus masih menawarkan 5 bidang tanah di setiap daerah kepada kementerian, dan akhirnya Menteri KPKT yang baru dalam bulan yang lepas telah umumkan dari 5 daerah, 2 daerah telah diluluskan peruntukan untuk projek PPR, satunya di DTL, di Jelutong, dan satu lagi di Pertam SPU untuk melaksanakan 2 projek PPR, dan dalam seterusnya 3 lagi akan diluluskan oleh Menteri. Tak dengar bab tu, saya tengah fikir benda lain. Tiba-tiba ada maybe last question. Baik, Menteri, kita buka satu peluang lagi, silakan Tuan. Assalamualaikum. Saya Muhammad Rizal bin Abdul daripada Majlis Bandaria Subang Perai. Saya nak tanya berkenaan dengan dari segi sosioekonomi. Apabila kita nak seimbangkan pembangunan di sesuatu negeri ataupun wilayah, mana antara perkara yang perlu kita buat adalah pertamanya dari segi peningkatan infrastruktur untuk membuka peluang ekonomi. Yang keduanya hubungan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri yang stabil. Kita dulu dah memang kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan tak sama. Cumanya saya ingin mohon kepada Menteri Kewangan, Menteri Ekonomi. Dari Menteri Kewangan, Perdana Menteri. Betul. Menteri Ekonomi. Dari segi bajet peruntukan, sebab kalau kita tengok Subang Perai dengan Pulau Pinang di pulau itu adalah lebih maju berbanding dengan di kawasan seberang. Jadi saya mohon untuk rancangan Malaysia ke-12 ni, kalau kita tengok dari segi
untuk separuh penggal ni, boleh tak Menteri Ekonomi pertimbangkan dari segi sumber ekoturism di kawasan Subang Perai, terutamanya kawasan Subang Perai Utara, kita mempunyai perancangan yang baik, tetapi dari segi peruntukan tu kita tak ada. Kalau boleh dipertimbangkan, maknanya kita boleh buat lagi dari segi LED, Local Economy Development, yang mana sikit sebanyak dia akan menjadikan pendapatan pada penduduk setempat. Mohon pertimbangan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Sebelum ini dari segi pembiayaan infrastruktur atau produk pelancongan, yalah saya rasa kita ada beberapa perkara yang boleh diperbaiki. Sebabnya pembiayaan daripada kerajaan pusat itu ialah untuk mula-mula. Lepas itu infrastruktur itu diserahkan ke PBT. Lepas tu PBT tak ada duit, lama-lama dia dah tak jadi tempat pelancongan, dia jadi tempat lepak yang orang tak pergi melancong. Jadi itu yang saya tengok over the years kan. Sebab itu yang macam saya sebut tadi, oleh kerana untuk 2 tahun ini pandangan saya ialah kita perlu meningkatkan pelaburan untuk membina infrastruktur dan produk pelancongan. Ia perlu dijalankan secara bersama oleh sektor awam, maksudnya kerajaan pusat, kerajaan negeri dan juga sektor swasta. Dan sektor awam sama ada kerajaan pusat atau kerajaan negeri, tumpuan kita sudah tentu kepada infrastruktur sokongan. Tetapi produk atau infrastruktur pelancongan itu juga perlu melibatkan sektor swasta supaya ia boleh berdaya saing dan kekal untuk masa yang lebih lama. Sebab itu kita perlukan satu perancangan yang bersepadu di setiap negeri dan juga di seluruh negara, supaya sama seperti mana kami melalui proses peralihan tenaga yang kita akan lancarkan minggu depan. We go very holistic about it dari segi dasar, dari peringkat negara, kemudian kita tengok projek-projek rintis, flagship project, total 25 billion, sebab kita tahu bila projek ini mula berjalan, dia akan ada spillover effect kepada industri yang kecil dan seterusnya dan seterusnya. So we go in detail level by level. Itu juga rancangan kita untuk pelancongan. Jadi kita akan bekerjasama dengan MOTEC to take it from the holistic perspective and get a one whole nation approach. Maksudnya kita bawa semua, bukan saja pelabur Malaysia pun, pelabur antarabangsa pun kita bawa. Kita ada master plan untuk seluruh negara, kita kenal pasti, dan selalunya bila itu berlaku, kerajaan akan peruntukkan sebahagian wang, kerajaan negeri kena peruntukkan sedikit, sektor swasta bawa masuk, dan itu mula negeri masing-masing dan juga sektor swasta masing-masing mula berlumba-lumba untuk membina projek-projek dan produk-produk pelancongan yang lebih berdaya saing. So I think we will go through that, kerana yang saya nak elakkan ialah dia business as usual ni, tiap-tiap tahun PBT semua ataupun kerajaan negeri dia minta peruntukan untuk pelancongan. Memang bagi, tapi benda tu kecil and it doesn't move the needle. Dia untuk mengecat sana sikit, buat sini sikit, orang tak datang kot kan. Jadi dia tak menarik. Jadi dia perlukan lebih daripada itu. Then I think kita boleh fokus, kerana kalau kita nak tambah X billion, Y billion kepada peruntukan pelancongan, dia mestilah projek-projek yang pulangannya itu lebih besar. Dia bukan lagi projek maintenance dan sebagainya lah. So I think kalau mungkin untuk RP4 ni, kita teruskan dulu yang mana kita akan screen. Tapi rancangannya ialah to have that kind of master plan and one whole nation approach supaya kita percepatkan, bukan saja di Penang lah, di seluruh Malaysia ni, kita ada daya-daya tarikan dan produk infrastruktur pelancongan yang baru sebagai persediaan untuk meletakkan Malaysia balik. Because you really can't sell Malaysia kalau kita dengan daya tarikan yang sama berkali-kali. Lepas tu kita duk habis bilion ringgit untuk baiki dataran itu, cat sana, cat sini, dia tak jadilah.
Jadi insyaAllah lah. So I think give us some time to work dengan MOTEC, juga dengan agensi yang lain dan juga kerajaan-kerajaan negeri. But it's also quite high on our agenda jugalah insyaAllah. Jadi saya ingat kat situ. Yang Berhormat Menteri, mungkin kita boleh buka satu lagi ruang. Alright, itu dia. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Satu pencerahan yang terbaik daripada YB Rafizi Ramli ya, dan juga menjawab segala persoalan yang telah dikemukakan oleh lapisan ataupun pemimpin-pemimpin yang hadir pada sesi libat urus di Pulau Pinang ini. Jadi saya percaya sahabat semua, dengan kebijaksanaan daripada YB Rafizi Ramli, dengan pencerahan yang terbaik, ini boleh memberikan lagi kefahaman yang mendalam kepada kita semua tentang apa yang sedang kerajaan usahakan untuk memberi kebaikan kepada negara, kepada rakyat khususnya. Jadi terima kasih kerana menonton bersama dengan Orang Indo Channel. Ya, dengan ini saya ucapkan seribuan terima kasih. Dan sekiranya sahabat juga mau memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah, jangan menjadi seperti Walaun-Walaun, lebay-lebay dan juga geng Sapu Bersih ya, termasuk juga geng Takut Anwar. Apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena mereka menggunakan otak di lutut, bukan otak atas kepala ini. Alright, sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Indo Channel. Saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.